Baik, hospital yang menyalurkan semua kemudahan bagi mereka memerangi pandemik COVID-19 di negara ini dijangka akan terus mengorbankan pesakit bukan COVID-19. Ini kerana dalam keadaan sekarang agak sukar untuk pihak hospital melakukan pembedahan ke atas pesakit bukan COVID-19. Malah ada yang dimasukkan ke hospital untuk rawatan lain tetapi dijangkiti COVID-19. Dan untuk memahami lanjut perkara ini, kita bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Maida Dr. Malina Osman. Prof, COVID-19 ini buat pesakit lain terima kesan tak sepatutnya di hospital. Apakah keperluan mendesak untuk kita menyusun kembali strategi untuk memulakan kembali pembedahan elektif ini bagi menangani masalah pembedahan yang tertangguh dan menyelesaikan pesakit yang menunggu lama untuk mendapatkan pembedahan? Kalau kita perhatikan ya, wabak yang sudah kita lalui sejak tahun lepas ya, Mac tahun lepas yang berapa tu kita isytiharkan PKP 1.0 dan kemudian beberapa siri PKP, dan pada masa ini sejak awal tahun kita terus bergelut ya dengan wabak yang masih tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda untuk reda. Saya berpendapat implikasi yang kita lalui pada hari ini adalah sebenarnya merupakan satu keadaan yang mana kita mungkin lewat ya, ataupun dari segi strategi, penyusunan strategi itu telah tidak memasukkan jangkaan bahawa kes akan melonjak ya sedemikian sehingga menyebabkan kes-kes bukan COVID ya tidak dapat dirawat dengan baik. Inilah sebenarnya merupakan kebimbangan utama ya dari segi kesihatan awam apabila berlakunya wabak. Apabila kes jangkitan terlalu ramai sehingga menyebabkan lonjakan kes yang terlalu tinggi di hospital sehingga menyebabkan banyak kes-kes lain yang tidak dapat dirawat. Ya. Satu strategi yang sepatutnya diambil pada awal-awal dahulu ialah menjangkakan keadaan ini, yang mana tindakan pencegahan sepatutnya lebih ketat dilaksanakan bagi mengelakkan penularan. Ya. Dan juga pada tahun lepas kita tidak menjangkakan ada varian Delta yang mana menyebabkan kadar jangkitan dengan lebih cepat dan seterusnya mengakibatkan kes terus meningkat. Jadi dalam waktu ini, pada pandangan saya dengan kapasiti kaki tangan sedia ada, hospital yang sedia ada, kita pada pandangan saya kita tidak banyak pilihan selain daripada menunggu sehingga penurunan kes berlaku dan wabak semakin reda bagi membolehkan ya rawatan-rawatan lain dapat dilaksanakan. Dalam tempoh terdekat, mungkin penyusunan strategi dapat dilaksanakan, tetapi dalam masa yang sama, strategi untuk terus menurunkan kes perlu dilaksanakan. Gelembung keselamatan untuk pekerja-pekerja yang perlu keluar bekerja pada pandangan saya perlu diwujudkan segera, sebab kalau kita masih berpegang kepada strategi sedia ada, kes akan terus berlaku. Banyak lagi kes-kes nanti akan dilaporkan dan seterusnya akan menyebabkan lambakan di hospital-hospital. Jadi dengan adanya vaksin, strategi untuk membolehkan hanya mereka yang divaksin saja yang sepatutnya dibenarkan untuk keluar bekerja, dan juga merangka ya gelembung-gelembung keselamatan yang lain bagi memastikan kes dapat diturunkan. Prof, kalau kita lihat Prof, dalam masa sama juga kerajaan ada mengumumkan indikator baharu iaitu bilangan kes kemasukan baharu hospital yang bergejala sebagai salah satu daripada indikator peralihan fasa pelan pemulihan negara. Sebelum ini kita bergantung kepada indikator salah satunya adalah kadar jangkitan, tapi dengan kadar jangkitan yang ada ketika ini agak mustahil untuk kita capai kepada angka 4,000 dalam masa 2 atau 3 bulan lagi. Tetapi adakah dengan perubahan indikator ini, itu dengan memilih mereka yang kategori 3, 4 dan 5 itu yang bergejala, adakah langkah ini tepat kalau kita nak ambil kira sekali dengan kadar vaksinasi dan yang paling penting mengambil kira kewujudan varian Delta yang lebih mudah menjangkiti ini, Prof? Dari segi kesihatan awam, saya berpendapat indikator baru ini lebih tepat dalam memberikan gambaran sistem perkhidmatan kesihatan kita. Sebelum kita dapat membenarkan ya agensi-agensi tertentu ataupun sektor ekonomi untuk dapat dibuka seperti biasa, persediaan ya sistem perkhidmatan kesihatan kita perlu berada dalam keadaan yang optimal. Maksudnya seandainya berlaku kes atau populasi yang baru, sistem perkhidmatan kesihatan kita mampu untuk menampung kemungkinan kes-kes baru dan juga tidak dapat mengelakkan sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Jadi untuk itu saya bersetuju ya dengan indikator baru yang telah ditentukan, dan ia lebih baik berbanding dengan hanya meletakkan kes baru saja. Dan ini sebenarnya dapat diunjurkan ya kepada setiap negeri berdasarkan kapasiti ambang masing-masing,
dan dari situ kita dapat menentukan sama ada peralihan ya, pemulihan dari satu plan pemulihan ke plan pemulihan yang baru dapat dilaksanakan dengan mengikut paras ambang masing-masing. Prof, kita juga dimaklumkan indikator PPN ini bersifat dinamik. Jadi adakah dari semasa ke semasa kita akan melihat perubahan indikator lain? Mungkin juga dan ini juga bergantung kepada bagaimana kemampuan sistem perkhidmatan kesihatan kita mampu menangani wabak sedia ada. Sebab tumpuan kita pada waktu ini adalah untuk menurunkan kes secepat yang mungkin dengan paras kes aktif pada takat saya ingat semalam 224,000 dan ramai yang masih lagi berada dalam ICU. Situasi semasa perlu disemaklah dari masa ke semasa bagi membolehkan keselamatan apabila kita mula mengambil keputusan membuka sebahagian sektor, seandainya berlaku kes baru, mereka ini masih mampu boleh dirawat di hospital dan juga di klinik-klinik. Tanpa semakan ataupun indikator-indikator baru, kita bimbang seandainya terdapat lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan sebahagian daripada keputusan sebelum itu mungkin menjejaskan pelan pemulihan seperti mana yang telah diputuskan. Apa antara faktor-faktor lain yang Prof sebutkan itu? Sebab kalau kita lihat varian of concern ataupun virus-virus baru yang bermutasi ini akan sentiasa wujud selagi tidak keseluruhan ataupun sebanyak mungkin populasi divaksin. Adakah itu yang akan menjadi faktor perubahan indikator ini? Saya berpendapat indikator berkenaan mungkin boleh berubah mengikut masa, tapi dari segi keseragaman keputusan, saya mengambil contoh dari aspek yang saya sebut tadi gelembung keselamatan kita melihat di sini terdapat perbezaan apabila keputusan untuk membenarkan sesuatu sektor itu dibuka ataupun ditutup Saya bagi contoh, saya minta maaf kalau bisa kata saya memasukkan elemen-elemen perkembangan politik semasa. Kalau kita tengok bila keputusan untuk parlimen dibuka, satu keputusan yang sangat ketat ada indikator tertentu, alasan-alasan mengapa tak boleh dibuka dan sebagainya. Tapi keseragaman itu tidak wujud apabila kita memikirkan tentang sektor-sektor ekonomi. Dan dari segi kesihatan awam, keputusan sepatutnya sama, seragam untuk semua bagi memastikan semua individu selamat dan juga untuk mengelakkan tularan. Sebab at the end of the day ataupun akhirnya apa yang kita harapkan ialah tularan dapat diturunkan dan semua mereka yang dibenarkan untuk keluar bekerja adalah selamat. Jadi untuk itu pada pandangan saya apabila agensi tertentu membuat keputusan, ia perlu seragam untuk semua sektor dan indikator-indikator yang digunakan juga adalah merupakan indikator yang sama.